Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah, panduan kepada kitab Imam Nawawi radhiyallahu anhu, hadis 40. Cuma pada malam yang berbahagia ni, pada malam 3 Rabiul Awal 1442, bersempena dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bincangkan satu nas daripada kitab I'anatut Talibin fi Halli Alfazi Fathil Mu'in. Ini sebuah kitab fiqh lah di dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syekh Abu Bakar Uthman bin Shatta al-Mashhur bil-Bakri. Maksudnya dia digelar ataupun dia terkenal dengan gelaran Syekh Al-Bakri, yang meninggal dunia pada tahun 1310 Hijrah. Jadi insyaAllah Imam penulis kitab I'anatul Talibin, dia membawa satu perbahasan yang panjang berkaitan dengan menyambut fadilat, menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya kita ada kitab tu, kita boleh rujuklah pada jilid yang ketiga, muka surat 414. Jadi insyaAllah kita akan baca bersama-sama. Moga-moga kita dapat kefahaman dan kita dapat mengetahui bagaimanakah ulama Islam daripada dulu sampai sekarang kerana mereka menyambut Maulid Nabi SAW. Jadi Imam Abu Bakar Al-Bakri berkata, faidatun. Maksudnya dia buat satu faedah di dalam kitabnya, di dalam fatwa Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah, dalam bab Al-Walimah, maksudnya membuat kenduri, membuat kenduri kendara. Jadi Imam Suyuti radhiyallahu anhu dia ditanya tentang membuat majlis Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Apakah hukumnya dari segi syarak? Ini orang bertanya kepada Imam Suyuti dan Imam Suyuti menjawab dalam kitabnya Fatawa. Adakah perbuatan tersebut mahmudun, dipuji, atau mazmumun, ataupun dicela? Dan adakah orang yang membuat majlis maulid diberi pahala ataupun tidak? Jadi Imam Suyuti radhiyallahu anhu menjawab, Imam Suyuti berkata, di sisiku, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan majlis maulid tadi ialah manusia berhimpun. Ini saya terjemahkan kepada bahasa Melayu terus. Maksudnya manusia berhimpun dan membaca beberapa ayat Quran dan meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan permulaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang berlaku semasa kelahiran baginda daripada perkara-perkara yang menyalahi adat. Kemudian Imam Suyuti kata, itulah majlis maulid yang dah aku fahami. Kemudian manusia akan menghidangkan makanan untuk dimakan oleh tetamu orang yang hadir. Jadi Imam Suyuti kata, tidak lebih daripada itu. Kalau begitulah majlisnya, manusia berhimpun, membaca Al-Quran sedikit dan membaca kisah kelahiran Nabi SAW dan makan, dihidangkan makanan. Maka Imam Suyuti kata, itu ialah al-bida'il hasanah, setengah daripada perkara-perkara baru yang direka cipta di dalam agama Islam. Al-hasanah yang amat baik, yang tuan ataupun orang yang
melakukan perkara tersebut akan diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tadi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nas yang pertama yang dibawa oleh penulis I'anatul Talibin, iaitu fatwa daripada Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Kemudian penulis berkata lagi, sesungguhnya guru kami, maksud dia masukkan guru dia, Al-Arif Billah, iaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, maksudnya mufti di Mekah, yang meninggal dunia pada tahun 1304 Hijrah. Maksudnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dia menulis dalam sirahnya. Jadi Syekh Ahmad Zaini berkata, Faidatun, ini satu faedah. Sesungguhnya manusia-manusia telah menjadi satu kebiasaan apabila mereka sedang membacakan kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud apabila Nabi dilahirkan saja. Maksud apabila kita tengah membaca kisah kelahiran Nabi dan kita membincangkan ketika Nabi dilahirkan keluar daripada ibunya, maka manusia akan berdiri kerana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdiri tersebut dihukumkan mustahsan, satu perkara yang amat elok, kerana berdiri tadi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ramai daripada ulama-ulama Islam yang menjadi ikutan melakukan perkara tersebut. Jadi Syekh Zaini Dahlan berkata dalam kitab sirah yang ditulis oleh Imam Halabi, diriwayatkan bahawa satu ketika Imam Subki radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 756 Hijrah berhimpun bersama-samanya ulama yang berada di zamannya. Kemudian salah seorang daripada penasyid ataupun yang membaca qasidah-qasidah, dia membacakan perkataan Abi Zakaria Yahya bin Yusuf Sarsari, kan salah seorang ulama Islam yang amat banyak menulis syair-syair memuji Nabi Muhammad SAW, dan dia dikatakan ialah penyair memuji Nabi yang paling banyak sekali menulis syair memuji Nabi sehingga sampai kepada 800 bait dia memuji Nabi SAW. Jadi Imam Abi Zakaria Yahya bin Yusuf dalam syair tadi dia berkata, sekiranya seseorang, ini saya terjemahkan syair ini, dia kata sekiranya seseorang tadi menulis memuji Nabi Muhammad SAW dengan air daripada emas, maka perkara tadi masih tidak dapat mencapai keagungan Nabi, sekalipun ditulis dengan khat orang yang paling cantik sekali tulisannya. Dan Syekh tadi berkata, hendaklah orang-orang yang mulia berdiri ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada berdiri tegak ataupun berlutut di atas lututnya. Dan apabila penyair, apabila penasyid tadi membacakan qasidah tersebut, maka serta-merta Imam As-Subki radhiyallahu anhu dan semua orang yang berada dalam majlis tadi berdiri. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam majlis tersebut keberkatan yang amat banyak kerana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi tahu, itulah perbuatan Imam Subki, kan, salah seorang imam yang dianggap mujtahid selepas 500 Hijrah. Kan, itu Imam Taqiyuddin As-Subki, dia sendiri berdiri apabila dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Abu Syamah, guru kepada Imam Nawawi yang meninggal dunia pada tahun 665 Hijrah, dia berkata antara perkara yang bid'ah yang paling baik yang direka cipta di zaman kita ialah perkara yang dibuat setiap tahun yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara tersebut? Maksudnya orang bersedekah dan orang tadi memberikan pelbagai sumbangan. Mereka menzahirkan kegembiraan, mereka menghiasi rumah mereka. Jadi dia kata perkara tersebut ialah perkara yang amat baik kerana kita memberi makan kepada fakir-fakir miskin dan kita menzahirkan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW dan membangkitkan rasa keagungan di dalam hati orang yang membuat perkara tersebut. Dan sebenarnya perkara tadi ialah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala kerana menzahirkan, mewujudkan Rasulullah SAW yang merupakan rahmat kepada sekalian alam. Jadi itu fatwa daripada Syekh Abu Syamah radhiyallahu anhu. Dan Imam Sakhawi yang meninggal dunia pada tahun 902 Hijrah, dia berkata, sesungguhnya amalan maulid yang dibuat secara besar-besaran, dikumpulkan manusia, dibuat majlis, dibuat hidangan, dia adalah satu perkara yang direka cipta ba'dal quruni salasah, selepas daripada 3 kurun yang pertama. Kemudian dikata, sentiasalah umat Islam di seluruh dunia dan di seluruh bandar-bandar besar mengamalkan maulid tersebut. Dan mereka akan bersedekah pada malam maulid tadi dengan pelbagai bentuk sedekah. Dan mereka tadi mengambil berat membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kepada mereka keberkatan sepanjang tahun.
Dan Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah, dia berkata, setengah daripada khasiat ataupun kurniaan khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada sesuatu bandar ataupun kepada sesuatu negara apabila mereka mengamalkan maulid ialah annahu amanun fi zalikal am. Sesungguhnya perkara tersebut ialah keamanan kepada negara tersebut pada tahun tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala akan menjaga negara tersebut daripada diserang oleh musuh. Kerana Allah Ta'ala akan menjaga negara tersebut daripada bala bencana, wabak penyakit, daripada gempa bumi dan seumpamanya. Dan Imam Ibn Jauzi juga berkata, setengah daripada kelebihan membuat majlis-majlis maulid ialah Allah Ta'ala akan menyegerakan kurniaan-kurniaan kepada negara tersebut. Dan Imam Ibn Jauzi berkata, orang pertama yang membuat majlis maulid secara besar-besaran ialah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id, yang meninggal dunia pada tahun 630 Hijrah. Jadi di zaman dia tadi, salah seorang ulama yang bernama Hafiz Ibn Dihyah, dia telah menulis sebuah kitab yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan dihadiahkan kitab tersebut kepada Malik Muzaffar. Jadi Malik Muzaffar kerana sangat gembira dengan kitab yang berkaitan dengan maulid Nabi tadi, menghadiahkan 1000 dinar kepada Hafiz Ibn Dihyah. Dan Imam ataupun Raja Muzaffar tadi, dia akan setiap tahun pada bulan Rabiul Awal dia akan membuat sambutan besar-besaran mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Sibit Ibn Jauzi ataupun yang meninggal dunia pada tahun 654, dia berkata, telah meriwayatkan kepadaku orang yang pernah menghadiri majlis Raja Muzaffar tadi, maksudnya apabila dia membuat majlis maulid Nabi SAW, dia kata, orang yang pernah hadir majlis tersebut, dia kata, aku kira dalam hidangan yang dihidangkan oleh Raja Muzaffar tadi, ada 5,000 ekor kambing yang dibakar, ada 10,000 ayam yang dihidangkan, berserta dengan pelbagai lagi hidangan yang lain. Dan hadir pada majlis tersebut ulama-ulama yang agung, dan ahli-ahli tasawuf. Dan Imam Malik Muzaffar akan memberikan kepada mereka setiap orang yang hadir tadi dengan pelbagai hadiah. Imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar Asqalani yang meninggal dunia pada tahun 852, dia berkata, sesungguhnya dia telah mengeluarkan dalil yang sah daripada sunnah Nabi Muhammad, hadis daripada Bukhari dan Muslim, tentang pensyariatan menyambut maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah hadis yang dipegang oleh Ibn Hajar? Dia kata, satu ketika Nabi SAW apabila Nabi datang ke Madinah, maka Nabi SAW mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, mereka berkata itu ialah hari yang Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Jadi kami berpuasa kerana mensyukuri. Maka kami tadi lebih maka Nabi SAW berkata, nahnu awla, kami lebih utama untuk mensyukuri Allah Ta'ala memelihara Nabi Musa daripada kamu. Jadi Nabi pun mengarahkan agar kita tadi berpuasa pada hari Ashura. Jadi Imam Ibn Hajar dia kata, sekiranya sesuatu perkara yang menjadi kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seseorang manusia, kepada seseorang Nabi, disyukuri dan disyariatkan satu perbuatan seperti berpuasa, maka Ibn Hajar berkata, sekiranya kita mengingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab kita mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bersyukurnya kita kerana kelahiran Nabi boleh menyebabkan kita tadi membuat satu-satu majlis. Boleh kita tadi menzahirkan kesyukuran tersebut dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan membaca maulid dan seumpamanya. Dan Ibn Hajar juga berkata, sesungguhnya Abu Lahab, dia tadi dibalas dengan diringankan azabnya pada setiap hari Isnin dengan sebab dia tadi memerdekakan Suwaibah. Tak kala Suwaibah tadi seorang hambanya, akan memberikan dia berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya keluar di antara celah-celah jari Abu Lahab tadi air yang boleh dia minum, kan, sebagaimana diriwayatkan oleh dinyatakan oleh Al-Abbas di dalam mimpinya apabila dia melihat Abu Lahab. Jadi Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir yang meninggal dunia pada tahun 842 Hijrah, dia berkata, dia disebut ni dalam bentuk syair, jadi saya terjemahkan. Dia kata, sekiranya orang Abu Lahab tadi
yang Allah Ta'ala nyatakan celaannya di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala katalah, celakalah kedua-dua tangannya yang berada di dalam neraka jahim, yang kekal di dalamnya. Pada setiap hari Isnin akan diringankan azabnya. Kerana bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Dia kata, apakah sangkaan kamu kepada orang yang seluruh umurnya gembira dengan Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih lagi akan diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan Abu Lahab yang sekali dalam hidupnya bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tadi itulah dalil yang dinyatakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam pensyariatan menyambut Maulid Nabi SAW. Kemudian penulis I'anah Talibi tadi mendatangkan kepada kita beberapa riwayat-riwayat ataupun kata-kata daripada imam-imam salafus salih. Sebagai contohnya Imam Hasan Basri yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah radhiyallahu anhu. Imam Hasan Basri berkata, "Wadidtu law kana li mithlu jabal Uhud dhahaban." Dia kata, aku amat bercita-cita sekiranya aku ada emas sebesar gunung Uhud, la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nescaya aku akan belanjakan semua duit tersebut untuk manusia tadi berhimpun beramai-ramai membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 298 Hijrah, dia berkata, siapa yang menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu, dan dia mengagungkan majlis tersebut, faqad faza bil iman, maka dia tadi telah berjaya, dikurniakan dengan keimanan. Dan Syekh Ma'ruf Karhi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 200 Hijrah, dia berkata, sesiapa yang menyediakan makanan, menghidangkan makanan kepada orang-orang yang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sesiapa yang menghimpun sahabat-sahabatnya, menyalakan rumah-rumahnya dengan lampu, memakai pakaian yang cantik, yang baru, berwangi-wangian, kerana mengagungkan majlis Nabi Muhammad SAW, kerana nak mengagungkan majlis Maulid Nabi SAW, hasyarahullahu yawmal qiyamah, nescaya Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat, ma'al firqatil ula minan nabiin, daripada kumpulan pertama dari kalangan nabi-nabi dan rasul, wa kana fi a'la 'illiyin, maka orang tersebut akan berada di tempat yang paling tinggi daripada tempat syurga 'illiyin. Dan Imam Ma'ruf Kalki juga berkata, siapa yang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, masa kita baca kan, semasa kita dalam majlis tadi tu, ataupun kita baca bersendirian, kita bacakannya di atas dirham, mata wang, sama ada dirham tadi ataupun ke atas dinar, kemudian dia mencampurkan dirham tersebut. Dia kata Allah Ta'ala akan memberkati dirham atau akan memberkati duit yang ada pada diri dia, dan orang tersebut tidak akan fakir dan tidak akan kosong tangannya daripada duit tersebut dengan berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Yafi'i Al-Yamani meninggal dunia pada tahun 768 Hijrah, dia berkata, siapa yang menghimpunkan saudara-saudara, sahabat-sahabatnya untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyediakan makanan dan berbuat memberi hadiah-hadiah kepada orang yang hadir. Maksudnya dia menjadi sebab kepada berhimpunnya sahabat-sahabat dan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Siapa yang buat perkara tersebut, ba'athahullahu yawmal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin. Maksudnya Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari akhirat bersama-sama dengan as-siddiqin, orang-orang siddiq, orang syuhada dan orang-orang salih, dan dia akan berada dalam syurga Jannatun Na'im. Dan Imam Sari Saqati radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 251 Hijrah berkata, siapa yang keluar daripada rumahnya berniat untuk pergi ke majlis maulid, pergi ke satu majlis, sama ada di rumah ataupun di masjid, yang majlis tersebut nak membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sesungguhnya orang tersebut telah menuju kepada satu taman daripada taman-taman syurga. Kerana dia tidak akan pergi kepada tempat tersebut melainkan kerana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Nabi SAW berkata, man habbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku, maka orang tersebut akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Jadi Imam Sari Saqati berkata, siapa yang pergi ke tempat dibacakan maulid, maka sesungguhnya orang tadi sebenarnya memang berada di dalam syurga di dunia lagi.
Dan Imam Sultan Al-Arifin Jalaluddin As-Suyuti, dia berkata dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarh Syama'il, di situ terjemahkan Imam Suyuti berkata, tiada mana-mana rumah ataupun mana-mana masjid atau mana-mana kawasan yang dibacakan padanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan malaikat-malaikat akan berhimpun kepada ahli tempat tersebut dan Allah Taala akan menurunkan rahmat kepada mereka dan mereka akan dikelilingi dengan nur. Dan akan dihadiri majlis tersebut oleh Jibril, Mikail, Israfil, Qurbail, Ainail dan malaikat-malaikat Safun dan malaikat-malaikat yang mengelilingi Arash dan malaikat Al-Karubiyun. Kerana sesungguhnya semua malaikat-malaikat akan turun berselawat kepada sesiapa saja yang menjadi sebab dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Suyuti berkata, tiada mana-mana Muslim yang dibaca pada rumahnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Taala akan mengangkat daripada rumah tersebut kemarau, wabak bencana dan kebakaran dan segala kemusnahan, segala bala bencana, hasad dengki manusia, pandangan manusia yang jahat, pencuri dan segala-galanya. Dan apabila meninggal dunia orang tersebut, Allah Taala akan memudahkan kepadanya soalan untuk menjawab munkar dan nakir, dan Allah Taala akan letakkannya di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pada ketika zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid yang meninggal dunia pada tahun 193 Hijrah, terdapat seorang pemuda di Basrah. Maksud kalau orang Basrah di zaman tu, dia melihat pemuda tersebut ialah pemuda ahli maksiat. Maksudnya dari ahli Basrah tadi melihat orang tersebut dengan pandangan kehinaan kerana perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Tetapi orang tersebut, pemuda tadi, setiap kali datang saja bulan Rabiul Awal, dia akan membasuh pakaiannya dan dia akan mewangikan pakaiannya dan dia akan memakai pakaian yang cantik dan dia akan membuat majlis walimah. Maksudnya dia akan panggil orang-orang keliling rumah dia. Dia kata, marilah kita membaca Maulid Nabi SAW. Jadi itu sajalah amalan yang dia ada. Amalan baik yang dia buat. Dan dia berkekalan dengan amalan tersebut, memanggil manusia membuat majlis maulid sehinggalah dia tadi meninggal dunia. Dan apabila orang tadi meninggal dunia, maka didengar suara menyeru berkata, wahai ahli Basrah, saksikanlah jenazah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang tersebut amat agung di sisiku. Maksudnya apabila dia meninggal dunia, tak ada orang pun yang nak pergi. Kan sebab orang kata dia ni ahli maksiat. Tapi suara tadi memberitahu bahawa ini adalah salah seorang daripada wali Allah dan dia adalah manusia yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila suara tersebut berbunyi sedemikian, maka ahli negara tadi pergi kepada jenazah tersebut, menyempurnakan jenazah dan kebumikannya. Dan apabila mereka melihatnya di dalam mimpi, maksudnya dia tadi berjalan dengan gembira di dalam pakaian yang amat cantik daripada sutera. Maka orang bertanya kepadanya, bagaimana kamu mendapat fadilat yang amat agung ini? Qala, dia berkata, bi ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang diriwayatkan di zaman Imam Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian diriwayatkan di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan pada tahun Abdul Malik bin Marwan yang meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah. Terdapat satu orang pemuda yang rupanya amat cantik yang berada di Syam. Dia tadi menjadi tabiatnya ialah suka menunggang kuda. Pada satu hari semasa dia sedang menunggang kuda tadi, tiba-tiba kudanya tidak boleh dikawal. Dia masuk ke jalan-jalan sempit di celah-celah rumah tadi. Maka kuda tadi melanggar anak Khalifah Abdul Malik ibn Marwan tadi, dan anak Khalifah tersebut mati disebabkan dilanggar oleh kuda tadi. Jadi Khalifah memanggil pemuda tadi yang menunggang kuda tadi. Dan apabila dia dah sampai kan di hadapan Khalifah tadi, dia berkata di dalam hatinya, sekiranya Allah Ta'ala melepaskan aku daripada musibah ini, menyelamatkan aku daripada musibah ni, nescaya aku akan membuat satu kenduri yang amat besar dan aku akan membacakan dalam kenduri tersebut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang maklum Khalifah amat marah kan kerana anaknya dilanggar. Jadi apabila pemuda tadi dihadapkan kepada Khalifah, Khalifah memandang kepadanya dan Khalifah tadi tergelak. Kan, tergelak dari orang bertanya,
Maksudnya khalifah tadi bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, adakah kamu ada belajar apa-apa sihir? Sebab dia kata, aku sebenarnya amat marah. Tapi apabila aku lihat kau di depan aku, tiba-tiba aku rasa tak jadi nak marah dan aku amat gembira. Jadi pemuda tadi berkata, tidak, wahai Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin kata, aku telah memaafkan kamu. Tapi cuba kamu kata kepada aku, apa yang kamu baca, apa yang kamu cakap, sehingga aku boleh berubah hati aku tadi. Jadi dia kata, aku cakap aku bernazar dalam diriku. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan aku daripada musibah yang amat besar ni, maksudnya aku mungkin akan dikisaskan mati sebagai seumpamanya. Dan setelah aku akan membuat walimah, maksudnya kenduri semata-mata untuk membacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah berkata, qad a'fautu anka, aku maafkan kamu, wa hadhihi alfu dinarin li ajli Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah kata, ini 1,000 dinar untuk kamu buat majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku bebaskan kamu daripada tuntutan darah anakku. Jadi pemuda tadi keluar kan dalam keadaan dia telah dimaafkan daripada qisas dan dikurniakan dengan 1,000 dinar dengan keberkatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutupnya, penulis kitab kita ni, iaitu Imam Abu Bakar Uthman bin Shatta, yang dikenali dengan Imam Al-Bakri, penulis kepada I'anah Talibin, dia kata, aku berbincang tentang fadilat Maulid Nabi ni dengan panjang lebar dalam hasyiah dia ni kan. Jadi dia kata, kenapa aku bawakan segala riwayat-riwayat kan, moga-moga dia kata supaya kita sahabat-sahabat ni, supaya kita lah umat Islam yang ada pada hari ni mengambil berat untuk mengadakan majlis maulid di rumah kita ataupun di tempat kita, dan supaya kita amat gemar ataupun kita amat suka untuk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia kata, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta segala roh kan, kerana Nabi Muhammad dicipta segala apa yang kita lihat, objek apa, segala jasad yang kita lihat, semuanya dicipta kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah, dia kata, kita keluarkan sedikit harta, bersedekah makanan kan, ataupun bersedekah harta untuk menzahirkan kegembiraan dan terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh tadi berkata, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepadaku dan kepada kita semua yang mendengar nasihatnya untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW secara berterusan, dan dimohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga agar kita tadi boleh membelanjakan harta kerana Nabi Muhammad SAW pada setiap waktu dan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu dululah nasihat daripada penulis kitab kepada kita berkenaan dengan fadilat mengadakan majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah sekali-kali kita tadi terpesong ataupun ragu-ragu ataupun was-was dengan apa saja pendapat ataupun apa saja ajaran yang mengatakan perkara tersebut tiada di dalam Islam ataupun tidak memberi manfaat. Jadi kita minta lindung kan daripada jauh daripada Nabi Muhammad SAW, dan jauh daripada amalan yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.